Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di live at Perpustakaan Al-Bukhari pada hari Jumaat yang indah ini. Sebelum kita bermula, sama-sama kita sedekahkan kafiat Al-Fatihah kepada almarhum Ustaz Datuk Haji Ismail bin Kamus yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulakan program Wakaf 4.0 live at PAB dengan tajuk pertama iaitu R&R buku bersama alumni UiTM Pahang. Alhamdulillah ya, buat pertama kalinya Perpustakaan Al-Bukhari UiTM Pahang mengadakan live at PAB yang mana kami menjemput khas alumni-alumni yang telah mempunyai kerjaya sendiri dan berkongsi tentang buku-buku ataupun hasil bacaan mana yang banyak membantu untuk membina kemahiran insaniah mereka. Baik, untuk makluman semua, segala maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembinaan ilmu sahaja dan sebarang komen peribadi dan ianya bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Harap maklum untuk perkara itu. Baik, saya ingin kongsikan terlebih dahulu. Saya Puan Nur Farawaidah binti Baru Hisham, moderator bagi sesi live at PAB kali ini. Saya ingin kongsikan objektif bagi program live at PAB iaitu program ini program bual bicara berbentuk ilmiah yang berteraskan pembudayaan galakan membaca. Dan ianya juga untuk menampakkan ketampakan visibility Perpustakaan UiTM Pahang dalam usaha membudayakan ilmu dan kita juga ingin menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Suka untuk saya kongsikan di sini bahawa seperti yang saya maklumkan tadi, ini adalah program yang julung-julung kalinya diadakan di peringkat Facebook page UiTM Perpustakaan UiTM Pahang dan saya wakil daripada Perpustakaan UiTM Pahang amat berbesar hati dengan kesudian alumni-alumni UiTM Pahang yang sanggup meluangkan masa hari ini untuk berkongsi pengalaman dan untuk menggalakkan masyarakat membaca. Baik, tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk kita sama-sama berkenal-kenalan dengan panel-panel kita. Saya mempersilakan Tuan Syukri Suhaimi, boleh kenalkan diri dari mana Tuan live dan juga Tuan sekarang bekerja di organisasi mana? Okey, Tuan Syukri. Baik, terima kasih Puan Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton dan rakan-rakan panel, Puan Moderator, saya Syukri Syuhaimi, berasal dari Seremban dan sekarang bersiaran langsung di Seremban Negeri Sembilan. Okay, sekarang saya mengusahakan perniagaan sendiri, iaitu perniagaan menguruskan majlis perkahwinan. Dan kita sedang bercuti panjang lah sempena COVID ni. Saya merupakan seorang pengacara majlis perkahwinan eksklusif. Kita biasa uruskan majlis perkahwinan, kita biasa uruskan seminar dan juga banyak program-program mega lah. Dan saya merupakan alumni Diploma Sains UiTM Pahang pada tahun 2006. Jadi itu sedikit sebanyak tentang saya lah, Puan Farah. Okey, terima kasih Tuan Syukri Suhaimi. Tuan Syukri Suhaimi ni rajin ya menyertai program yang kami anjurkan iaitu Let's Read and Share at our Facebook Call for Alumni. Thank you so much Tuan Syukri Suhaimi atas sokongan padu. Terima kasih. Okey, kita teruskan kepada panel kita yang kedua. Ini pertama kali jumpa ya. Okey, Tuan Anik Haris. Boleh Tuan Anik kenalkan diri? Bersiaran langsung di mana tu? Okey, Assalamualaikum semua. Saya berasal daripada Taman Melati Setapak, Kuala Lumpur. Dan sekarang ni saya bersiaran daripada pejabat di kompleks KKMM Putrajaya Presiden 4. Sekarang saya berimbas sebagai penolong pengarah di bahagian dasar dan perancangan strategik Jabatan Penerangan Malaysia. Dan sebelum ni saya merupakan seorang alumni Diploma Sains. Sama macam Suhaimi juga, Syukri. Syukri. First time. Nervous. Betul. Tak apa. Daripada 2006 sampai 2009. Okey, terima kasih Tuan Ani. Ini dua-dua daripada Fakulti Sains Gunaan ya. Okey, kita ke panel yang
yang dijemput lagi sekali. Terima kasih banyak-banyak Tuan Faris Zulkarnain. Tak loket nak berkongsi dengan perpustakaan ya. Okey Tuan Faris, boleh kongsikan Tuan Faris sekarang berlangsung di mana dan apa yang Tuan Faris sedang lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat, Ramadan Karim kepada Puan Farah, Tuan Syukri, Anik Haris dan semua yang live bersama kita pada pagi ini. Saya Faris Zulkarnain, Muhammad Faris Zulkarnain. Asal orang Pahang juga. Belajar di UiTM dalam bidang diploma peladangan, grad pada tahun 2012. So pergi ke Mesir, kemudian balik pada Mesir saya buat waktu kat Mesir saya buat buku yang pertama saya dan terus balik ke Malaysia saya buat satu syarikat penerbitan Nur Al-Hikmah bersama dengan lagi dua orang lagi rakan, Ustaz Abdul Qadir Al-Jufri dan Haliza Helmi. Dan seterusnya lepas beberapa tahun kami buat production company syarikat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad produksi. Itu yang kedua dah. Dan satu lagi ada Reconnect Live yang membuat perniagaan ataupun seminar program-program dan seumpama je lah. Dan hari ini saya live bersama anda semua daripada Balok, Pahang, tak dapat balik ke KL disebabkan PKP. InsyaAllah akan balik pada hari 9 bulan ni insyaAllah. Allahu'alam. Okey. Terima kasih Tuan Faris. Okey, ini kita bawakan khas ya. Tuan Faris juga merupakan pemenang buku Anugerah Negara, betul Faris ya? Betul. Pada tahun 2019, betul? 19. Okey, terima kasih. Tahniah ya Faris atas kerjaan tu. Baik, kita akan terus kepada sesi perkongsian kita. Okey, sesi ini kita jalankan secara santai saja, panel-panel. Okey, relax. Okey. But then santai juga tapi santai biar sampai. Gitu Okey, baik. Untuk yang pertamanya saya nak minta panel-panel semua kongsikan sedikit pengalaman. Boleh kita dengar tadi ya, Tuan Syukri Syahimi, alumni Diploma Sains, sekarang buat momen kahwin, terlibat dengan pengacaraan majlis. Tuan Ani juga Diploma Sains tapi kerja di Jabatan Penerangan Malaysia. Faris sendiri, Planters dan sekarang merupakan CEO Nurul Hikmah. Boleh kongsikan tak pengalaman kalian yang bekerja di luar bidang yang kalian belajar ini dan apakah cabaran yang telah tuan-tuan hadapi dan bagaimana cara untuk atasi cabaran-cabaran tersebut? Mungkin boleh kongsikan? Kita mulakan dengan Tuan Syukri Suhaimi. Baik, Puan Farah. Cabaran bekerja di luar bidang. Kalau tengok kat Facebook ada SPM, bidang apa, diploma bidang apa, kerja bidang apa kan. Memang kalau ikutkan saya memang lari jauh lah. Di diploma sains sekarang memang bertugas memang luar bidang. Cabaran paling utama saya adalah persepsi lah. Orang akan tanya kelayakan kita. Orang akan tanya apa yang kita ada yang melayakkan kita untuk berada di tempat kita sebab kita bukan graduate on bidang yang kita kerjaya sekarang. Jadi apa yang boleh saya kongsikan, sebenarnya sewaktu di Diploma Sains lagi kami telah banyak orang kata bergiat aktif sebab kat UiTM Pahang dan Jengka terutamanya ada banyak aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan soft skill. Jadi saya banyak melibatkan diri sebagai pengacara majlis di sana dan dilatih secara orang kata certified lah oleh juru ataupun lecturer di sana lah. Jadi bila saya sedar bahawa kemahiran ataupun bakat saya lebih banyak pada mengacarakan majlis, jadi saya terus orang kata bergiat aktif dalam pengacaraan sambil bekerja sebelum ni dalam bidang yang diijazahkan. Tapi bila kita sedar kita boleh buat lebih banyak bila kita berada dalam bidang tersebut, jadi saya pun terus lakukan walaupun orang cakap macam-macam lah. Maksudnya kita ni siapa, you bukan bergrad on bidang komunikasi pun, you tak deserve untuk berada di sini. Bukan dalam pengacaraan saja, dalam pengurusan event ataupun seminar sekalipun orang akan melihat latar belakang kita. Jadi sebenarnya kita pada saya belajar di Jengka banyak melatih saya untuk menangkis persepsi dan juga orang kata kata-kata negatif lah.
Itu antara saya punya pendapat ataupun orang kata sedikitlah cabaran yang dilalui dalam bidang. Okey, kiranya macam Tuan Syukri Suhaimi overcome sendiri tu dengan semangat sendirilah maksudnya. Ada tak Semangat lagi sendiri. bantuan daripada siapa-siapa yang menyokong ke? Ada rakan-rakan satu aliran. Biasanya kawan-kawan daripada diploma sains ni sekarang dah kerja doktor, dah kerja bahagian medik dan sebagainya. Jadi mereka kata antara kata-kata semangat yang diberikan adalah tak apa Syuk, you tahu apa you buat dan orang tak tahu apa you buat. So pedulikan orang. Dan ada juga yang bagi tahu. Ada juga yang bagi tahu. Dia kata cari dulu pengalaman sambil kerja dalam bidang yang kita diijazahkan, dan bila you dah ada pengalaman sikit-sikit, you tahu you nak buat apa lepas tu. Then saya cari guru yang betul lah. Nak kita kena ada latar belakang itu juga. Okey, terima kasih Tuan Syukri. Thank you. Terima kasih Tuan Syukri. Okey, Tuan Anik mungkin boleh kongsikan sikit apa ni lagi lain juga ni sebenarnya. Diploma sains. Okey, mungkin boleh kongsikan apa yang cabaran yang dihadapi dan bagaimana bila kerja dua bidang ni sebenarnya walaupun tak kerja dalam bidang, masa belajar diploma sains tu membantu ketika kerja ni. Boleh kongsikan sikit Tuan Anik? Macam dari segi cabaran saya tu sebenarnya dia dah start daripada zaman belajar lagi sebenarnya, sebab lepas saya habis diploma sains, saya graduate diploma sains, saya sambung ijazah. Dari ijazah sarjana muda saya tu saya ambil dalam bidang pengurusan majlis. Dia memang bertukar lah. Jadi sebelum mula tu memang kita nak buat penyesuaian tu susah sikit sebab kita beralih daripada bidang sains pergi ke sastra. Jadi dia pengurusan lah. Jadi dia macam kekok sikit. Tapi dia sebenarnya mudah ni bila kita ada minat lah. Kita minat dan juga kita kena, sebelum kita masuk satu bidang tu, kita nak kena study dulu, nak kena tahu selok-belok dia. So kita kena baca lah benda, nak kena buat apa yang kita akan belajar. So kalau kita dah kenal tu, kita akan mudah nak sesuaikan diri. Jadi bila dah kerja tu, sebab saya ambil pengurusan majlis, alhamdulillah masa kerja saya diberi rezeki untuk sambung ke dalam bidang. Sebelum ni saya kerja dengan Marina Putrajaya. Marina Putrajaya saya sebagai saya bekerja dengan Jabatan Operasi lah. Kita buat event. Lepas tu baru saya ke Jabatan Penerangan, dan Jabatan Penerangan pula kebetulan adalah jabatan kerajaan yang kita menguruskan majlis-majlis utama kerajaan lah. Contoh macam hari pelancaran bulan kebangsaan, kita terlibat dengan hari kebangsaan, hari Malaysia. So dia membantu lah sebenarnya. Cuma point dia, apa-apa pun kita nak masuk satu bidang, nak bertukar tu tak ada masalah, cuma dengan persediaan lah. Okey, terima kasih Tuan Anik. Maksudnya tak bolehlah redah sahaja, kena ada ilmu lah. Kena prepare juga, betul? Okey, baik. Okey, kita kepada Tuan Faris pula, daripada peladangan kepada bidang penulisan. Mungkin Tuan Faris boleh kongsikan apa cabaran dan trigger boleh bertukar bidang itu. Boleh kongsikan Tuan Faris? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok kan Tuan Syukri, Tuan Anik ataupun ramai lagi sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang lain, sebenarnya ramai dia yang belajar dalam bidang lain, tapi bila dah habis belajar dia orang bekerja ataupun berkecimpung dalam industri yang dia orang minat. Yang pertama sekali saya suka ambil apa yang Tuan Syukri katakan tadi adalah ilmu kan. Tapi sebelum tu kita kena tahu, kita kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam saya memang minat menulis ni ataupun minat benda yang berkaitan dengan sastra ni sejak daripada sekolah menengah. Jadi kita daripada sekolah menengah kita dah biasa menulis, kita suka tulis blog, kita ada masuk cerpen, dan minat-minat tu membawa kita menjadi berterusan sampailah kita masuk U dan seterusnya, sampailah kita teruskan apa yang kita minat tu bila kita dah habis belajar. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya minat dua benda yang core, antaranya minat meniaga dan minat menulis. Meniaga ni waktu saya kat UiTM JK lagi saya dah meniaga. Antaranya saya pernah buka gerai mak salai dekat library kat library baru tu kan. Kat library lama kan. Pernah buka gerai mak salai jual
jual burger. So Muhammad Salih Sayyidina Muhammad dan jual macam-macam benda lah waktu kat UiTM itu sendiri. Dan Muhammad Salih Sayyidina Muhammad sebenarnya itu adalah pengalaman yang kita ada minat. Bila kita ada minat, kita gunakan ruang yang ada waktu kita belajar di UiTM kan. Di UiTM Jengka ni, dan bukan kat UiTM Jengka sajalah, dekat MU ni kita bukan dapat ilmu secara rasmi daripada kelas, daripada guru-guru yang memang kita course yang kita ambil tu saja, tapi dari segi persekitaran. Sebab tu student ataupun pelajar sangat digalakkan untuk berkecimpung ataupun menceburkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan, kelab-kelab, MPP, JPK, pihak universiti sendiri. Sebab kita akan dapat ilmu macam Tuan Syukri katakan tadi, dia belajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengemudi majlis, mengacarakan majlis. Itu dah bukan di luar bidang diploma sains, tak ada satu course ataupun satu subjek mengacarakan. Tapi kalau lah Syukri jadi pelajar yang hanya belajar saja, lepas tu nya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis kelas orang balik rumah, tak melibatkan diri dengan aktiviti, tak menawarkan diri untuk berkecimpung sekali, involve dalam aktiviti tu, tak mungkin kita akan dapat pengalaman tu. Dan pengalaman tu kita akan gunakan selepas daripada kita belajar nanti. Dan saya lepas daripada saya belajar diploma peladangan, lepas tu saya pergi Mesir. Waktu kat Mesir tu ada beberapa kumpulan penerbitan daripada Malaysia datang ke Mesir dan dia orang buat kelas. Dia buat kelas penulisan. Saya join waktu dekat Mesir tu juga, dan waktu tu saya dah start mula keluarkan buku yang pertama saya, dan sampailah sekarang alhamdulillah dah ada sampai buku yang saya tulis sendiri ada 7 buah, dan ada lagi dalam beberapa buah buku yang kami terbitkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, 7 buah ya. Subhanallah. Terima kasih banyak Faris berkongsi. Tahniah, betul. Sangat power. Power dia lain macam. Okey. Baik. Seterusnya ya. Terima kasih atas perkongsian permulaan kerjaya itu dan bagaimana tuan-tuan bertiga menempuh nak duri dalam dunia kerjaya. Okey, sekarang kita nak masuk kepada bagaimana dah kerja ni. Saya fahamkan yang kalian bertiga ni gemar membaca. Maksudnya dekat sini ada kegemaran-kegemaran sendiri. Genre-genre kegemaran sendiri. Okey? Boleh kongsikan tak ketika sedang bekerja ni, okey, tak apa. Kita nak dengar dulu, saya nak tahu dulu. Panel-panel ni suka baca buku macam mana? Apa genre kegemaran panel-panel ni? Boleh kongsikan sikit Tuan Syukri Suhaimi? Dan kenapa? Kenapa suka genre tu? Share sikit. Okey, baik Farah. Saya kalau ikutkan saya suka membaca genre fiction lah. Okay. Genre yang banyak novel. Okey. Kata-kata sastra. Sebab pada saya, sewaktu saya bekerja, pembacaan membawa saya keluar dari dunia saya sekarang. So saya suka baca fiction. Bila saya baca fakta, saya jadi lagi serabut. Sebab pada saya membaca itu adalah tempat untuk saya orang kata elakkan stres atau nak kurangkan stres. So bila saya stres, sama ada saya memandu atau saya membaca. Memandu nanti habis minyak. Kalau membaca, kita cari tempat kosong ataupun bilik kita sendiri, kita just baca. Walaupun buku yang sama. So pada saya, buku fiction contohnya, saya gemar baca buku karya Ramli Abang Mursyid. Dia ada banyak trilogi, antaranya Semangat Hutan, ada Tobiro, dan yang paling diminati adalah tentunya Sunan Musafir lah, Laksmana Sunan. Dia ada pentalogi, ada 5 ataupun 6 dah sekarang bukunya. Jadi pada saya minat buku yang bergenre fiction ni sebab dia bawa saya keluar dari dunia saya sekarang. Jadi bila kita tidak berada di dunia yang nyata ni, dia jadi lebih, orang kata kita lebih berimajinasi. Itulah yang saya suka baca lah. Ada juga buku-buku lain, pengetahuan motivasi dan sebagainya. Tapi itu adalah pembacaan yang untuk meningkatkan skill. Itulah. Okey. Terima kasih banyak Tuan Syukri Suhaimi. Suka ya Ramli Awam Mursyid ya. Ni ada geng-geng. Dia bukan ada group fans, bukan not fans, peminat lah kan. Ada kan? Ada, yes, ada.
Apa nama grup tu ya? Saya kurang pasti kat situ. Memang Ramyans. okey, Ramyans ya. Okey, ni Ramyans ya. Alright. Okey, thank you Tuan Syed. Beliau Musyid pun dah tak keluar buku dekat Alaf 21 lah. Dia dah ada buku sendiri, dia dah terbitkan sendiri kan. Jadi grup fan ni yang akan dapatkan dulu. Oh, okey. Baik, terima kasih atas perkongsian. Suka Ramli Awal Mursyid ya. Baik, kita teruskan kepada Tuan Anik. Tuan Anik pula bagaimana? Kalau suka buku macam apa? Saya, kalau macam saya lebih kepada macam motivasi lah. Sebab macam background kan, bila saya start minat yang genre motivasi ni bila saya ambil ijazah Pengurusan Majlis. Sebab mencabar, kita baru nak sesuaikan diri dan dia struktur ijazah Pengurusan Majlis kat UiTM ni dia lain sikit daripada program-program lain. Sebab kita memang satu kelas ni ibarat satu syarikat. Daripada kita SEM 1 sampai SEM 5 kita akan kekal dengan orang yang sama tu je. Kalau ada masalah 5 SEM tu lah masalah, bergaduh lah 5 SEM tu. Kalau kata baik-baiklah 5 SEM tu. Jadi memang penting lah untuk kita sentiasa motivated dan juga kita macam saya terpilih sebagai project manager kelas. Jadi kita nak kena pastikan apa yang kita dah rancang tu kita capai. Dan ada masa-masa tu memang saya down lah. Tapi macam lecturer saya, masa tu dia suka bagi buku. Bacalah buku ni. Dan salah bagus satu dia buku. Bagus lecturer bagi buku. Itulah bagus lecturer. Saya punya, memang kalau birthday saya orang bagi buku. Tapi betul lah kiranya. Tu yang saya start minat motivasi. Saya pada motivasi ni kalau di luar genre motivasi saya sebenarnya tak memilih sangat, tapi saya cepat tertarik dengan buku yang dia ada unsur budaya ataupun sejarah. Macam dia kaitkan penceritaan itu dengan budaya setempat. Macam itulah. Okey. Betul, secara tak langsung kita dapat tahu pula apa sebenarnya yang berlaku di negara orang, di tempat orang, budaya orang kan. Okey. Baik, terima kasih Tuan Anik. Tuan Faris pula, genre yang bagaimana kegemaran Tuan Faris dan kenapa? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ikutkan saya ni nak kena baca semua genre sebabnya kita keluar, kita syarikat buku kan. Kena tahu apa buku-buku yang sesuai dekat pasaran, tapi taklah terbaca semua. Okey. Kalau tanyakan genre yang macam mana yang saya paling minat adalah genre muka buku lah kan. Saya rasa semua orang minat kot. Cik Syukri, Cik Aning, Puan Farah pun minat kan buku kan. Wajib. Itu buku yang wajib dibaca tiap-tiap hari kan. Kalau tak baca tak dapatlah maklumat. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya macam Tuan Anik juga, saya minat kepada motivasi punya buku, motivation books. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Novel saya dulu waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu belajar dulu minat juga baca novel, tapi bila dah berkejaya ni kurang sikit baca novel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab novel ni Allahumma salli dia cuma lately ni saya minat balik sebab saya pun buat buku ala novel jadi kena baca. Okey, selain pada tu saya suka yang bersifat bisnes sebab kita duduk dalam bisnes ni nak tak nak kita kena tambah top up ilmu tentang bisnes walaupun tak banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dalam 2-3 bulan sekali saya akan belilah buku untuk dibaca. Kadang-kadang kita kadang-kadang tak habis pun kita baca buku tu, tapi at least biasanya style saya kalau ada buku yang memang betul-betul minat saya baca sampai habis. Tapi ada buku yang kadang-kadang kita tak berapa minat, kadang-kadang kita tak sempat. Bukan tak sempat lah, kita gagal menyempatkan diri kan. Biasanya kita baca secara overview so that kita tahu buku tu apa kandungan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang paling latest adalah saya banyak baca buku pasal kematian, buku pasal alam barzah, mahsyar, sebab saya sendiri hasilkan buku yang berkaitan tu dan sekarang ni berkecimpung bagi talk pun dalam bidang yang tu. Jadi bila saya nak hasilkan buku Kembaran Mahsyar saya yang ke-7 tu, saya tulis lebih kurang dalam setahun lebih. So baca lebih, saya rasa tak kurang daripada 4-50 buah buku yang berkaitan dengan tu untuk
kita dapatkan overview ataupun kita punya kita panggil apa ni pandangan secara umum ataupun secara terperinci untuk sebelum kita menulis buku. Okey, terima kasih. 40 ke 50 buah buku baca dulu baru dapat hasilkan buku Okey. Saya percaya lebih lagi tu level lain Okey. Baik, saya ingin kongsikan dengan penonton semua juga buku daripada Datuk Seri Zaini Ujang. Okey, di muka surat 55. Tidak mampu menghayati tabiat membaca barangkali berlaku disebabkan beberapa mitos berkaitan membaca. Mitos yang pertama yang sering menghantui kebanyakan rakyat Malaysia ialah membaca itu sukar. Itu mitos yang pertama. Mitos ini berkait langsung dengan pengalaman hidup membaca. Mitos yang kedua, membaca ini hanya untuk pelajar dan golongan berkuala putih. Okey. Walhal ini tidak begitu. Dan mitos membaca juga khusus kepada golongan yang bila mitos yang kedua tadi kan hanya khusus untuk pelajar dan golongan kuala putih hanya menghantui fikiran masyarakat mundur dan sebenarnya ianya masyarakat ini adalah tidak mengerti erti serta kepentingan membaca. Mitos yang ketiga saya kongsikan di sini ialah tidak wujud keperluan mempelajari kaedah untuk membaca dengan baik kerana ianya datang sendiri semula jadi menerusi amalan banyak membaca dan membaca buku dan majalah. Okey. Ini mitos mitos. Saya kongsikan mitos di muka surat 55 daripada buku Membaca Motivasi dan Kaedah. Baik, itu mitos. Sekarang kita nak dengar pengalaman daripada tiga-tiga panel ni sendiri yang ada kegemaran membaca, yang ada minat membaca. Boleh kongsikan dengan kerjaya yang sibuk waktu office. Sekarang work from home pun memang kita tak payah kira. Kadang-kadang macam 24/7, everything is on call, digital. Bagaimana tuan bertiga menyusun masa untuk kekal membaca? Boleh kongsikan tip-tip sikit. Tip-tip untuk mula minat membaca. Kita nak tengok macam mana, apa tip untuk kita galakkan masyarakat kita membaca. Mitos-mitos yang dicakapkan tadi pada saya memang ialah ada saya yang kata membaca itu sukar. Ya Allah ya Tuhanku. So boleh tuan bertiga kongsikan apakah apakah tip-tip. Bagaimana untuk mula pupuk minat membaca dan kita nak konsisten. Kita mulakan dengan Tuan Syukri dahulu. Kongsikan tip. Baik Puan Farah. Sebelum saya kongsikan tip tu, seperti yang maklum kita ni bekerja di luar bidang. Jadi saya biasanya perlu top up ilmu lah from time to time. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita buat ni betul ke tak. Walaupun sekadar mengacarakan majlis atau menguruskan majlis. Jadi saya perlu disiplinkan diri saya untuk baca sekurang-kurangnya satu buku baru berkenaan dengan pengacaraan ataupun pengucapan awam. Jadi saya banyak follow guru-guru yang betul lah. Maksudnya bila kita follow orang yang betul dalam bidang yang betul, kita tahu mereka akan keluarkan buku-buku tertentu. Jadi bila mereka keluarkan buku tertentu, kita akan rasa macam, aku tak ada lagi buku tu, so aku kena beli. Dan bila kita beli, kita akan paksa diri kita baca. Alright. So sebenarnya nak membaca ni dia bukan beranak-beranak je terus pandai baca ataupun terus minat membaca. Pada saya mungkin boleh kongsikan 3 tips lah yang saya lalui sendiri. Yang pertamanya mungkin ibu bapa lah mainkan peranan yang sangat besar. Saya ingat lagi kalau saya kecil-kecil, mak saya dulu berniaga lah. So selalu bawa saya ke mana-mana. Pergi rumah kawan ke, pergi rumah saudara ke. So orang tanya kenapa Syukri ni tak bercakap sangat. Kenapa diam saja? Sebab kalau ikutkan saya ni introvert lah. Bila kita diam, mak saya kata, oh dia ni suka baca, so dia tak banyak cakap. Dia cakap bila perlu saja. So dari kecil mak saya dah memang train saya, kata saya suka baca. Jadi saya memang akan mula tak adalah suka pun, tapi bila mak kita cakap kita suka baca, macam aku memang suka baca buku. So pada saya peranan ibu bapa sangat penting untuk mendidik kita, orang kata minat membaca. Itu yang pertama lah, pengaruh yang paling utama. Dan yang keduanya bila saya meningkat dewasa, belajar kat sekolah, belajar diploma, degree dan sebagainya, saya follow role model saya. Kalau sekolah saya tengok guru saya. Kalau study saya tengok lecturer saya, abang senior saya, kakak senior saya yang dapat 4 flat, yang so-called idola dekat zaman UiTM dulu. Apa rahsia mereka ni? Mereka ni suka membaca. Apa buku yang mereka baca? Saya nak guru saya kata kita suka nak jadi dengan orang yang kita suka. So kita cuba tiru mereka. So kita cuba tak boleh jadi macam mereka, tapi kita boleh tiru habit mereka lah. So saya didik juga
Sebab diploma sains ni lagilah kena banyak baca. Kena baca, kami dalam bidang diploma sains dalam jurusan biologi lah. So memang kena banyak baca buku. Antara yang paling saya ingat adalah Campbell lah. Yang memang buku tentang biologi yang sampai hari ni saya takkan lupakan, buku tebal tu. So bila kita follow abang senior atau role model kita, so kita secara tak langsung akan jadi macam mereka. So bila kita cakap borak dengan mereka pun mereka bukan borak tentang buku. So kalau kau tak tahu asal buku tu, kau outdated. So kita kena nak in dengan orang-orang yang berilmu ni, kita kena ada ilmu tentang apa yang mereka baca lah. Dan yang terakhir, saya relatekan dengan bidang saya sendiri, yang ketiga, saya kena sentiasa tambah perbendaharaan kata. Jadi sebab tu saya suka baca. Kadang-kadang orang tanya, Syuk, apa maksud tentatif? Contoh, kalau ikutkan tentatif ni, orang kata sama ke dengan atur cara, contohlah. Sebenarnya dia tak sama. Tentatif ni kata nahuri lain, salah. Kalau ikutkan dia bermaksud atur cara yang masih dalam dirancang, belum muktamad dan sebagainya. So saya latih diri saya untuk banyak membaca supaya saya tambah perbendaharaan kata. Kalau ikutkan saya, antara buku yang saya suka baca, kamus juga antara benda yang saya suka baca. Saya suka baca kamus macam tu supaya saya tambah vocabulary saya. Saya tahu maksud perkataan-perkataan yang tertentu dan sebagainya. Sebab bila di MC, kita kena aware lah dengan perkataan-perkataan yang diucapkan. So itu saya daripada saya, Cik Farah. Yang pertama ibu bapa, yang kedua role model, dan yang ketiga adalah tambah ilmu ataupun perbendaharaan kata lah. Okey, terima kasih. Tu maksudnya tip-tip daripada Tuan Syukri Suhaimi, peranan ibu bapa, ada idola. Maksudnya kita ada role model yang kita akan contoh supaya kita untuk kita minat nak baca sama macam dia juga. Kalau macam tu, saya percaya sekarang antara duta di Indonesia adalah Najwa kan. Najwa Shihab, if I'm mistaken, nama dia Najwa, saya ingat Najwa tu. Itu duta di Indonesia tau. Okey. Memang maksudnya itu antara figure-figure yang boleh dijadikan contoh untuk galakkan untuk kita membaca dan seterusnya untuk tambah pembenaran kata lah. Okay, terima kasih Tuan Syukri Suhaimi. Bagaimana pula dengan Tuan Anik? Tuan Anik, apa boleh kongsikan tip untuk kita minat membaca dalam kesibukan bekerja ini? Bagaimana? Boleh kongsikan sikit? Baik, macam kalau dalam situasi saya ni, bila kita bekerja di Jabatan Penerangan sebagai pegawai penerangan ni, kita nak tak nak memang kena membaca. Sebab kita adalah ejen pemasar maklumat dasar kerajaan. Jadi kita nak kena banyak tahu benda yang berlaku di keliling, geopolitik, ekonomi, sosial. Jadi kalau kata kita tak membaca, tak minat membaca, susahlah. Tak bolehlah kerja macam yang saya kerja sekarang ni. Tapi macam mana pun saya nak pergi kepada tips untuk minat membaca ni. Sebenarnya kalau ikutkan mitos tu memang banyaknya tak betul lah. Contoh macam membaca ni susah. Membaca tak susah sebenarnya. Kita hari kita membaca. Kita baca signboard, kita baca apa benda lah. Cuma itulah, mungkin kita salah pilih benda yang kita nak baca ni. Kalau macam saya tipsnya, first kali kalau nak minat baca, bacalah ikut apa yang kita minat. Pilihlah genre yang kita minat. Jangan kita tengok orang tu baca, bosanlah baca benda ni, terus kita nak baca. Mungkin kita minat benda material yang berkaitan dengan cinta ke, bacalah novel yang berkaitan cinta, tapi kita boleh belajar sastranya. Lepas tu kita kena cari masa yang kita rasa kita selesa. Contoh macam kelakar lah, tapi kalau kata kita selesa time kita tengah makan, macam saya kan, habit saya kalau saya tengah makan, kalau saya nak lagi sedap makan, saya kena baca something. Saya kena letak satu soal khabar ke benda ke, tapi masa saya makan saya mesti kena baca something. Itu saya punya style lah. Jadi habit. Lepas tu satu lagi nak jadi minat membaca ni membaca ni, masa kita membaca tu, kita kena guna imajinasi kita. Baru kita baca tu kita rasa seronok. Sebab membaca ni satu je best. Dia tak baca movie. Kalau movie, contoh Harry Potter kan, kalau kita benci tengok muka Harry Potter tu kan, memang itulah muka dia. Tapi kalau kata kita membaca, kita boleh imagine sesiapa pun yang kita nak. Kita boleh imagine Hogwarts tu macam mana pun rupa dia kita nak. Macam kampung Melayu pun boleh. So kita bebas bermain. So itulah, kalau kata nak minat baca, kalau saya ni, kita kena pilih apa yang kita minat. Lepas tu kita kena cari masa mana yang kita rasa selesa, jadikan habit. Lepas tu kita gunakan imajinasi kita supaya kita, orang kata apa, masa kita membaca tu kita duduk kat alam kita, kita alam sendiri. Kita rasa enjoy lah. Okay.
Okey, terima kasih Tuan Anik. Oh, menarik ya perkongsian Tuan Anik tadi. Memang betul, saya pun ada baca juga yang mengatakan untuk mula membaca, kita kena baca yang kita minat dulu. Sebab bila kita suka tu, kita akan terus lagi. Barulah kita akan nak baca dan lagi. Okey, Tuan Faris, mungkin boleh kongsikan tip untuk mula membaca. Apa tip-tip? Tuan Faris ni baca 40 ke 50. Mula-mula tu bagaimana? Boleh kongsikan tip untuk membaca? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, saya tertarik dengan Tuan Anik sebutkan tadi makan sambil membaca kan. Dia ada satu kisah, ada seorang ulama Imam Al-Munziri kalau tak salah saya, dia membaca, dia punyalah asyik, punyalah selalu dia membaca sampai kan waktu makan dia, biasanya waktu makan orang tak buat apa-apa kan. Tapi siapa makan, waktu makan pun dia membaca buku. Punyalah asyik Imam Al-Muziri. Dan kalau kita tengok sebenarnya, kisah para ulama' banyak juga yang menceritakan bagaimana kesungguhan diorang dalam membaca. Ada sesetengah ulama' punya asyik, punya minat dia membaca buku. Sampai kan, kalau dalam keadaan panas, nah kan, ini mana kan, bila dalam keadaan panas, diorang ambil besen yang besar, letak air dalam tu dan duduk dalam tu nak bagi sejuk sambil membaca buku supaya tak tegang bacaan mereka. Dan sebenarnya banyak kisah-kisah para ulama dalam membaca ini buku sendiri kan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbalik kepada soalan yang Puan Farah tanyakan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita nak membaca kan. Kalau kita tengok membaca, kalau macam Tuan Syukri kata tadi waktu diploma ada buku-buku yang dia baca, tapi buku-buku tu dia tak baca dah sekarang. Sebab apa? Betul. Sebab kita baca disebabkan keperluan. Contoh macam Tuan ni duduk di bidang penerangan, terpaksa baca buku yang berkaitan dengan itu. Sebab apa? Sebab keperluan ataupun tuntutan kerjaya, ataupun mungkin Puan Farah pun duduk dalam bidang email, bidang konsultan. Memang kena baca buku tu sebab keperluan. Nanti aku nak pasal apa? Okey, itu satu benda yang keperluan. Tapi kadang-kadang ada buku-buku yang bukan bersifat keperluan yang kita perlu baca juga. Okey. Antara tip-tip yang kita boleh galakkan untuk membaca. Membaca ini adalah satu skill kan? Skill membaca, skill. Skill tak akan terjadi kalau tak ada alat. Jadi apa alat yang kita nak ada kalau nak membaca? Kita kena ada buku. Okay. So sebelum kita baca kita kena ada buku. So sebab tu apa buku yang kita minat? Kadang-kadang kita skeptikal ataupun bila aku nak baca, entah tak ada masa lah nak baca. Kita beli dulu. Baca tak baca itu kemudian hari. Yang pertama sekali beli. Dan kalau kita sebagai mak ayah, kita ada adik, kita ada anak-anak ataupun kita ada adik-adik, kita beli buku. Walaupun kita tak sempat nak baca, mungkin anak-anak kita akan baca bila mereka perlu. Okey, yang pertama kita kena beli buku lah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dulu waktu saya ingat dulu ada seorang guru saya kan, ada seorang sahabat saya Ustaz Fahmi Cik Nordin kan. Macam mana dia nak galakkan dia membaca? Dia akan bawa buku dia ke mana-mana saja. Saya ingat dulu waktu kat Mesir dulu, kalau pergi kelas, pergi makan, hatta pergi makan pun buku tu dibawa pergi ke mana-mana. Pernah tak kita kalau kita pergi mana-mana, kita bawa buku? Contoh kan, bila kita bawa buku kan, bila kita bawa satu buku tu ke mana-mana, baca tak baca tu lain belum tentu lagi. Cuma kita bawa buku ke mana-mana. Contohnya kalau kita nak pergi kerja, kita ada buku dekat tangan kita. Kita duduk kat dalam LRT. Nak tak nak, kita akan buka juga sikit. 2-3 muka surat ke. Ataupun macam kami dulu, sebelum tunggu dah order makanan tak sampai lagi. So nak buat apa? Buka sikit buku baca. So bila kita bawa buku, dia akan jadi satu benda yang enforcement ataupun force galakan untuk kita membaca juga. Okey, yang seterusnya apa lagi? Sebenarnya Allah Sayyidina Muhammad, kita macam Cik Anik katakan tadi, kita kena mulakan dengan buku yang kita minat. Daripada minat tu dia akan tambah kepada benda-benda yang lain. Selain tu juga, sebenarnya membaca ni adalah satu keperluan yang mana kita perlu wajibkan dia. Contohnya saya nak bagi contoh kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buku yang paling penting yang kita nak baca adalah Quran kan. Quran. Sebenarnya Allah Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Kak Farah kan, kami pernah buat. Dulu kita pun jarang juga baca Quran. Maksudnya bukanlah tiap-tiap hari baca Quran. Tapi macam mana kita nak bagi kita baca tiap hari baca Quran? Kadang-kadang ada orang jawab tak sempat, terlalu sibuk, terlalu busy.
sebenarnya itu bagi saya bukanlah, bagi kita semua adalah alasan. Sebab kita bukan nak kena baca sampai sejam, 2 jam pun. 5 minit je. Tapi kenapa 5 minit kita tak boleh nak baca Quran? Sebab kita tak ada push factor. Contoh kan, kami pernah buat dalam satu grup. Kami buat satu orang kata apa ni, wajibat ataupun satu benda yang kita perlu buat kan. Contohnya katakan mesti baca Quran selama 5 minit sehari. 5 minit ni saya rasa even kita PM pun, Perdana Menteri yang terlalu sibuk pun mesti ada 5 minit yang kita boleh baca Quran kan. Okey. Dan kami buat satu rules ataupun satu undang-undang, siapa yang tak baca, contohnya kalau kita berempat kan, kita wajibkan kita okey, setiap hari kita akan baca Quran 5 minit. Okey, kita buat selama 40 hari berturut-turut. Okey. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Siapa yang tak baca tertinggal sehari, dia kena reset balik dia punya goals tu nak sampai 40. Katakanlah dah hari 40, hari yang ke-10. Hari ke-10 tiba-tiba hari ni saya tak baca. Kena reset balik, kena start dah kosong. So tak sampai lagi goals 40 terlambat. Dan kami tambah lagi, siapa yang tinggal wajibat tersebut 5 minit baca tu, bukan saya je kena reset, semua kena reset. Tuan Syukri kena reset, Tuan Malik kena reset, Puan Farah kena reset. Kita malas baca, tapi orang lain kena. Mesti orang lain marah kan, aku dah baca on time kot, dah 3 hari kot, Puan Faris tak baca. Tak pasal kami kena reset ke kosong balik kan. Memang marah orang kan. Dan kami tambah lagi push factor yang terbaru. Siapa yang tinggal, dia kena denda bayar RM50. Bukan dia, kita orang. Cuba kita bayangkan kan, kita dah sampai 10 hari baca kan. Dah konsisten baca 5 minit je Quran sehari kan. Sekali, Tuan Syukri, dia bukan tak sempat lah. 5 minit actually bukan tak sempat, malas kan. Kadang-kadang malas. Tuan Syukri pun malas baca. Aku tak baca lah Quran hari ni. Apa perasaan Tuan Hanif, saya, Puan Farah, ni nak kena, dah lah kena reset kosong, kena bayar pula RM50, kena infak lah sedekah kan, mesti marah kan. Jadi nak baca ni, kita kena, kalau kita yang pertama kita kena buat satu galakan kepada diri kita. Kalau kita ada anak-anak, kita pun boleh buat galakan kepada anak-anak kita supaya okey, kalau awak baca sekian-sekian dapat reward sekian-sekian. Kita jangan buat begitu. Macam juga Ambang saya kan, library boleh fikirkan something yang siapa membaca berapa jam sekian-sekian ada reward sekian-sekian. So bila ada reward tersebut boleh galakkan orang untuk lebih membaca. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Tuan Faris. Subhanallah. Kalau dengar Tuan Faris ni bercakap, dia akan rasa macam kita teruskan je lah. Macam tu. Terima kasih banyak Tuan Faris. Satu perkongsian yang menarik iaitu wajibat amalan kan. Maksudnya macam kita tetapkan masa, contoh 5 minit satu hari dan kemudian kita cuba konsisten kan. Saya teringat Neolofa pernah berkongsi ya. Saya ni dikira peminat baru Neolofa lah, saya percaya sebab saya ada follow dia punya Telegram. Saya suka bila Neolofa kerap kali berkongsi pasal konten buku. Pada saya selebriti macam kita ni orang biasa-biasa, memang kita ada peranan kita boleh buat kan. Tapi bila orang yang ada pengaruh buat benda tu, kita akan rasa macam wow, baguslah sebab saya percaya anak-anak muda akan senang nak ikut. Dia ada kongsikan, dia kata sekurang-kurangnya letak dalam macam Faris cakap tadi lah, 5 minit untuk Al-Quran kan, 5 minit sahaja. Tapi macam Norofa dia kongsi, dia kata 15 minit sebelum tidur cuba untuk baca buku. Dia kata cuba buat, letakkan masa tu. So sama macam Tuan Faris kata tadi, maksudnya adalah kita kena ada masa yang kita setkan untuk kita nak tanam untuk minat membaca. Okey, terima kasih perkongsian yang sangat menarik Tuan Faris ya. Baik, seterusnya kepada soalan, sekejap saja masa berlalu ya, kita dah nak ke soalan yang terakhir. Okey, tapi sebelum tu nanti saya minta Tuan, untuk soalan yang terakhir ni ya, saya nak tuan-tuan semua kongsikan apa buku yang sedang baca sekarang dan boleh kongsikan sedikit intipati daripada buku tersebut supaya kita dapat memanfaatkan ilmu itu, kita dapat panjangkan lagi kepada semua penonton-penonton kita dan juga mereka-mereka yang tak dapat lihat nanti dapat tengok saya record. Okey, boleh kongsikan apa yang sedang tuan baca sekarang dan apa isi-isinya. Boleh kongsikan, kita mulakan dengan Tuan Syukri Suhaimi. Alright, baik Puan Farah. Sekarang kalau ikutkan saya baca banyak buku lah. So, dia baca sikit-sikit tapi runcit-runcit lah. Tapi untuk perkongsian pada hari ini saya pilih buku Ranah Tiga Warna. Ranah Tiga Warna.
yang saya sedang baca. Ini sebenarnya pembacaan kali ke berapa saya tak sure lah. Sebab saya suka buku ni, diterbitkan oleh PTS Litera, penulis dari Indonesia, Fuadi. Buku ni saya suka personally sebab background penceritaannya, lokasinya di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Saya pernah mengikuti program pertukaran pelajar sewaktu sekolah menengah ke sana. Jadi saya boleh bayangkan secara detail bila diceritakan dalam buku ni, saya boleh bayangkan exactly sama macam apa yang saya pergi. Jadi dia sangat relatable lah. So buku ni mengisahkan tentang seorang pemuda nama dia Alif. Dia belajar di pesantren lah, Pondok Madani, belajar agama, tapi dia ada cita-cita untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang teknologi. So kalau ikutkan macam kitanya situasi lah, belajar di penguasaan tapi nak jadi orang lain. So Alif ni ada banyak lah cabaran dia dari sudut kewangan. Lepas tu bila waktu buku ni, dia nak lanjutkan pelajaran di bidang teknologi ni, dia tak boleh sebab dia tak ada ijazah. Sebab pesantren tu masih lagi belum, orang kata tak layak lah untuk sambung. Sekolah agama tak boleh pergi jauh lah katanya. Tapi yang saya suka tentang Alif ni, dia tak give up. So dia cari jalan untuk dia capai cita-cita dia lah. So intipati yang paling strong yang saya boleh relate dalam kehidupan saya sekarang, kita kalau ada cita-cita jangan takut untuk kejar cita-cita kita. Yang paling penting point dia adalah buku Ranah Tiga Warna ni sebenarnya dia adalah apa orang kata, trilogi Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, dan satu lagi adalah saya lupa sajuk dia satu lagi. Tapi setiap buku ni dia ada dia punya point. Yang ini tentang dia punya mantra dia adalah Man Syawara Zafira. Maksudnya sesiapa yang bersabar akan beroleh keuntungan. So kita memang ada cita-cita, mungkin lambat nak capai cita-cita, tapi kalau kita sabar, insyaAllah kita akan beroleh keuntungannya di hujung nanti. So jadi saya peganglah buku ni dalam motivasi saya sebenarnya. Kadang-kadang terutamanya dalam situasi sekarang, sebab saya punya job memang totally tak boleh buat. Majlis perkahwinan ditunda hampir setahun, ada klien yang minta refund, ada klien yang minta tangguh dan sebagainya. So saya kata tak apa, saya suka apa yang saya buat, saya percaya dengan kelebihan dan bakat saya. Jadi saya perlu bersabar, sebab sesiapa yang bersabar akan beroleh keuntungan. InsyaAllah mungkin ada jalan keluar ni nanti. Sambil tu saya belajar benda lain lah. Saya cuba explore skill yang saya tak pernah cuba. Jadi itu antara perkongsian saya lah Puan Farah daripada Ranah Tiga Warna, insyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Syukri Suhaimi. Ranah Tiga Warna ya. Saya tak pernah baca lagi buku yang begitu Oh, terima kasih banyak. Apa tadi dia punya mantra, right? Sesiapa yang bersabar akan beroleh keuntungan. Akan beroleh keuntungan. Man Syawara Zafira akan beroleh Zafira. Sesiapa yang bersabar akan beroleh keuntungan. Dan dalam musim-musim PKP ni kita memang kena banyak lebih untuk peroleh keuntungan dan dengan bersabar ya. Terima kasih banyak Tuan Syukri Suhaimi, buku yang sangat menarik. Kita dengan Tuan Anik pula. Boleh kongsikan Tuan Anik? Okey, untuk masa sekarang ni saya ambil masa untuk saya baca balik buku. Saya tak ada buku dia sekarang dengan saya, tapi tajuk dia Fish. Dia fish ikan. Fish philosophy. Dia cerita dia sebenarnya dia motivasi. Dia cerita pasal satu wanita ni, dia tukar ke tempat kerja yang baru, dan tempat kerja dia tu dia berhadapan dengan situasi yang sukar untuk dia nak ubah lah budaya kerja itu. Budaya kerja dia adalah toksik. Orang ni bermasalah, orang tu masalah. Jadi dia macam dia dah nak give up. Dia pergi ke pasar lah. Dia keluar, dia pergi ke pasar, fish market ni. Tapi bila dia tengok kat situ kan, dia perempuan ni dia kerja kat office. Pakaian dia smart lah. Orang yang kerja pejabat proper apa semua kan. Tapi bila dia pergi kat pasar, dia tengok orang yang kat pasar ni walaupun kerja dalam hiruk pikuk, dalam suasana yang ramai, sesak, crowded, tapi diorang happy, diorang seronok.
Dan juga orang kata apa, sedangkan kita yang kerja dekat dalam pejabat ni, kita pula yang stres. Padahal kita duduk dengan dalam keadaan selesa, dalam aircon. Orang yang dekat luar kerja kat pasar, dengan berdiri, dengan basah, dengan sesak, tapi dia boleh happy. Jadi apa rahsia? Apa tanya macam mana? Itulah cerita dia sikit sebanyak tu, dia bagi tips yang kita boleh dapat. Sebenarnya saya rasa, saya dah baca sekali dah, tapi saya baca lagi sekali sebenarnya cerita ni. Dia memang membantulah. Orang kata apa, kalau nak tahu lebih lanjut, kena baca buku dia. Sebab buku dia memang dengar macam simple, tapi kesan dia besar. Macam tu. Dia memang boleh mengubah persepsi kita terhadap organisasi kita. Besar mana pun halangan, insyaAllah kalau kita percaya dengan diri kita, kita boleh buat. Tapi kena baca lah buku tu. Tajuk dia Fish, ikan. Fish. Fish tanda seru. Nanti saya cari. Nanti saya cari. Kena cari ni, nanti boleh kongsikan di channel Telegram Perpustakaan. Okey, saya akan cari nanti. Itu saja Tuan Anik Ya, betul. Okey, terima kasih banyak Tuan Anik. Oh, menarik ya, Fish ni pun satu buku yang tak pernah saya baca lagi. Yelah, bekerja, mana-mana tempat kerja pun ada cabaran dia kan. Okey, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Tuan Faris sedang membaca buku apa dan boleh kongsikan sedikit apa yang Tuan Faris sedang baca sekarang? Lalu Sayyidina Muhammad. Saya baru habis sahaja baca buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Allah Sayyidina Muhammad. Buku Syama'il ni cerita pasal sifat-sifat Nabi, bentuk tubuh Nabi, macam mana akhlak Nabi, tentang berkaitan pasal Nabi lah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Cuma saya nak kongsikan dengan Tuan Sukri, Tuan Anik, Puan Farah dan semua. Buku Syama'il ini saya dah baca dulu, lama dah, baca beberapa tahun lepas dah baca dah dekat Mesir, dekat Malaysia pun pernah baca dengan beberapa ustaz. Cuma saya ada satu azam, saya nak baca sendiri buku tu dengan ahli keluarga saya. Jadinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak baca dengan wife, dengan anak-anak kan. Saya punya azam tu daripada tahun lepas lagi. Dan buku tu setiap kali saya pergi ke mana-mana, saya akan bawa kan, pergi musafir ke mana-mana, pergi melancong ke mana-mana kan, bawa je buku tapi tak baca-baca. Ada je lah, memang ada. Saya biasanya kalau saya pergi ke mana-mana memang saya akan bawa buku 4-5 buah buku, tak kurang 4-5 buah buku. Memang ada satu beg buat buku. Tapi buku tu tak pernah baca pun. Memang ada keadaan yang bawa 5 buku, tak buka satu lembar pun. Memang ada keadaan. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana saya boleh baca buku tu? Saya azam. Start pada 1 Ramadan, lepas daripada solat tarawih, saya nak baca sikit. Dan lepas subuh saya baca sikit. Dan Alhamdulillah hari Ramadan yang ke-11 yang baru ni, dah habis khatamkan buku yang setebal 400 buku surat lebih. Jadi saya kata, bila kita letakkan, saya kata push factor, benda kita letak jadual, aku nak kena baca waktu scan, maka saya tak sangka bahawa buku yang hadis ada 400 lebih. Buku surat kalau tak silap saya pun 400 lebih. Boleh baca dalam masa 11 hari. Bukan baca pula lepas tarawih sekejap, 10-15 minit dan lepas subuh. Itu buku yang saya sudah baca dah, dan sekarang ni daripada dulu sampai sekarang yang saya sedang baca adalah buku saya yang ke-7 ni, sebab kita waktu PKP ni banyak nak live nak kena buat pasal kembaran masyar kan. Ini kembaran masyar. Nanti saya Tuan Anik dengan Allah Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kita punya ahli panel semua boleh PM alamat, nanti saya hadiahkan satu buku ni. Ni bunyi box kembaran masyar, dalam ni ada 9 barang semua ni, box. Dan Allah Sayyidina Muhammad, dan ada 9 barang macam-macam dia lah. Okey. Apa yang saya nak kongsikan buku pasal buku kembaran masyar ini adalah dia mencerita sebenarnya kan, Puan Farah dan yang lain-lain, buku cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal alam mahsyar, alam barzakh, cerita pasal dunia-dunia selepas mati ni dah terlalu banyak. Hatta macam saya katakan tadi, saya baca lebih kurang dalam 50 buah buku kan. Buku tu saja buku yang bahasa Melayu nak menunjukkan genre ni terlalu banyak kat pasaran. Okay. Tapi macam mana buku ni, Alhamdulillah, budak-budak sekolah menengah, budak-budak sekolah rendah pun boleh baca. Biasanya budak-budak sekolah menengah, budak sekolah rendah tak baca buku cerita pasal mati, cerita pasal neraka. Tapi apa yang membolehkan dia orang boleh baca? Ada satu hari tu, saya punya abang ipar kan, yang selalu baca buku dekat kawan saya waktu dekat Sayyidina Muhammad, kawan saya kat Mesir kan, sebilik dengan saya kan.
Tapi usia dia beza beberapa tahun lah kan. Dan macam mana berjadi beripar tu dah sebab saya tertarik dengan dia, saya pun tanya adik-adik kan. So boleh kahwin dengan dia kan. Muhammad. Waktu tu tengah membaca tu, tengah makan, tengah baca buku sama-sama. Tak ada adik lagi ya? Ada tak apa. Okay, tak apalah. Okay, abang saya sini. Apa yang saya kata, ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Haris Al-Muhasibi nama At-Tawahum. Kitab Tawahum ni, Imam Haris Al-Muhasibi, dia bawa ditulis dalam bentuk membayangkan ataupun seolah-olah macam penggambaraan macam novel. So Kembara Mahsyar ni saya garapkan macam tu. Siapa yang baca Kembara Mahsyar ini, dia seolah-olah macam travel dekat tempat tu. Contohnya engkau bayangkan sekarang ini engkau berada di Padang Mahsyar. Engkau tahu tak macam mana keadaan di Padang Mahsyar itu? Di Padang Mahsyar itu disebutkan dalam hadis matahari sejengkal. Kau bayangkan bagaimana masyarakat manusia berlari sana sini. So seolah-olah kita menggambarkan. Jadi bila penggambaran itu yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis ataupun apa yang disebutkan oleh para ulama. Jadi sebab tu budak-budak ataupun semua orang dia boleh baca dan mudah nak baca buku ni dan dia mudah adapt. Sebenarnya buku ni tebal juga. Buku ni setebal 300 muka surat lebih. So inilah buku yang saya baca daripada dulu sampai sekarang. Walaupun Abang saya Saidina Muhammad, walaupun kita tulis dan saya dah baca rasanya puluhan kali, tapi setiap kali kita baca mesti ada benda yang kita akan dapat benda yang baru dan kita dapat ingat lah. Wallahualam. Okey, terima kasih Tuan Faris. Subhanallah. Dengan membaca dan membaca dapat calon isteri ya. So barangkali Tuan Syukri dan Tuan Anik boleh kita lebih lagi kenal-kenal orang ya. Okey, itu gurauan saja ya. Gurauan saja ya. Okey, terima kasih banyak Tuan Faris ya. Memang betul ya, buku tersebut saya difahamkan ada dalam bentuk e-book, betul ya Tuan ya? Ada. Nanti mungkin saya akan kongsikan di link untuk dapatkan e-book tu ataupun cara nak membeli e-book tu tersebut di Facebook library, sebab sekarang musim PKP ada orang buku ni kita tak tertakluk kepada fizikal sahaja. So yang saya pasti Tuan Faris buatkan buku tu jadi e-book sangat-sangat membantu untuk golongan yang suka nak baca dekat gadget. So sekarang ni dia macam tak ada alasan untuk tidak membaca. Okey, baik, kita dah ke pengakhiran rancangan ya. Oh subhanallah, masa berlalu sangat pantas ya. Sangat sekejap. Saya minta tuan panel semua untuk berkongsi sedikit. Kita nak apa yang tuan-tuan boleh kongsikan dengan the live yang kita buat ni, tu Rehat dan Rawat, R&R buku bersama alumni UiTM Pahang. Mungkin sedikit kata-kata semangat ataupun yang mana untuk menggalakkan masyarakat kita lebih mencintai ilmu, lebih untuk membaca, kepada yang menonton ini untuk lepas ini mungkin terus membuatkan satu tabiat baru. Boleh kongsikan sedikit kesimpulan, boleh simpulkan sedikit apa yang boleh dikongsikan untuk pengakhirannya. 1 minit 2 minit sahaja. Terima kasih. Mulakan dengan Tuan Syukri. Baik, Puan Farah. Okey. Yang pertamanya saya puji usaha Perpustakaan Al-Bukhari UiTM Pahang dan tim live ini, kerana inilah usaha yang luar biasa lah, sebab saya tak tahu kewujudan library sehinggalah mereka menampakkan diri mereka. Dan jadi saya sendiri secara personal berusaha hati menjadi antara panel yang dijemput. Dan mungkin daripada saya, sebab bila kita membaca, kita dapat banyak input. Jadi saya sekarang macam Tuan Faris lah, saya tertarik juga dengan apa yang Tuan Faris kongsikan. Saya sendiri mungkin dalam usaha untuk menulis juga apa yang sedang saya lakukan dalam kehidupan saya untuk dibukukan. Jadi dengan membaca kita dapat meluahkan dalam penulisan. Ada banyak kosakata baru, ada banyak ilmu baru, dan saya sarankanlah mereka-mereka ataupun kawan-kawan di luar sana, mungkin bila saya sendiri bila pandang buku tu macam pandang je lah, tak buat apa. Tapi bila kita berniat tapi tak melakukan, tak jadi apa. So kena pandang, ambil dan buka buku tu. So kita kena buat, kena take action lah, kita kena lakukan. Sebab baca ni takkan jadi kalau kita sekadar tengok sinopsis ataupun baca review orang lain. Dia tak sama feel dia macam mana dengan kita baca sendiri. So bila saya dengar review ataupun penulis Kembara Mahsyar ni, saya macam wow, kena dapat buku ni.
Maksudnya kita sendiri nak lalu the journey in the books. Macam Tuan Anik kata, kalau tengok cerita Harry Potter, dia tak sama macam menonton movie dengan membaca. Jadi saya sarankan orang lain untuk membaca sebab kita punya laluan, kita punya cerita tak sama dengan orang lain. Kita punya imajinasi tak sama dengan orang lain. Jadi dan kadang-kadang apa yang orang lain sampaikan kat kita mungkin tak betul 100%. Jadi kita lalu sendiri, hadap sendiri, baru kita boleh orang kata judge. But never judge a book from its cover kan. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak Tuan Syukri Suhaimi. Terima kasih atas kesudian ya. Berkongsi dengan warga Facebook Perpustakaan Bohori. Okey, saya minta Tuan Anik pula untuk buat kesimpulan. Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak perpustakaan lah atas jemputan sebagai panel pada hari ini. So untuk dari segi membaca ni sebenarnya saya harap saya boleh beri satu galakan lah kepada para penonton. Sebenarnya membaca ni dia banyak kelebihan pada kita sebenarnya. Selain pada memang tuntutan agama membaca ni salah satu dia memberi kita peluang untuk kita tempatkan diri dalam masyarakat. Macam bila kita nak berbual dengan orang kita kadang-kadang kita jumpa orang ni, kita nak bersembang ni, kita kena tahu orang ni cerita pasal apa. Tiba dia cerita pasal isu yang berlaku 2 minggu lepas. Tapi kita tak membaca, tak baca surat khabar, kita nak sambung pun krik-krik kan. Lepas tu itulah, kita senang nak berbual dengan orang, kita tahu banyak perkara lah bila kita baca ni. Selain daripada tu bila kita banyak membaca ni kita senang nak tahu hubung kait ataupun bila kita ada persoalan tentang dunia ni, apa yang berlaku kat keliling kita, isu politik ke ataupun isu ekonomi, kita boleh relate. Sebab kita membaca, kita ada asas pengetahuan tu. Bila kita selalu baca kenapa dia jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, apa akan jadi selepas tu. So dia membantulah kita senang nak bersedia dengan perubahan persekitaran kita. Daripada tu itulah, dan kita jadi sensitif lah dengan apa perubahan. Bila kita tengok kan dia jadi macam ni, dia akan jadi macam ni. So, kita baca secara teori ni dia macam tu. Daripada tu kita yang paling penting kita boleh suburkan ilmu tu lah. Bila kita banyak membaca, pada masa sama juga kita boleh kongsikan dengan orang lain. Dan itu sebenarnya semudah-mudah sedekah sebenarnya. Kita share ilmu dengan orang, dan orang tu amalkan, orang tu pun share. Lagi daripada tu kita tak putus lah kita punya amalan. So itulah kenapa dan kelebihan yang kita boleh dapat kalau kita banyak membaca. Okay. Terima kasih banyak Tuan Anik. Betul, sedekah paling mudah adalah sebenarnya berkongsi ilmu, berkongsi apa yang kita baca ya. Bila orang lain memanfaatkan ilmu tu, moga-moga ini menjadi lapangan syurga untuk kita. Terima kasih banyak Tuan Anik. Tuan Faris, mungkin sedikit kesimpulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesimpulan yang diberikan oleh Tuan Syukri dan Tuan Anik tu dah cukup dah. Abang saya dah kongsikan yang berbeza sikit berkenaan dengan buku ni. Bila kita nak baca buku ataupun kita nak beli buku, yang pertama sekali kita kena tahu buku itu untuk siapa. Contoh je kan, Tuan Syukri tadi sebut apa buku sains tu? Campbell. Campbell. Kalau buku Campbell tu bagi saya, pada saya, mesti saya tak faham lah, tak tahu lah apa, sebab buku tu bukan untuk saya. Walaupun dia kata buku tu sesuai untuk pelajar universiti. Tapi saya belajar universiti juga, Tuan Syukri untuk universiti juga, tapi dia sesuai untuk orang belajar sains. So kita kena tahu, bila kita nak beli buku, buku tu untuk siapa? Ada buku sesuai untuk kita, ada buku yang tak sesuai untuk kita. Contohnya buku-buku yang mungkin buku tu buku level master, PhD kat library ada kan, tapi budak diploma pergi baca, itu dia tak faham sebab tak sampai level lagi. Okay, yang keduanya kita kena tahu siapa penulis. Kita kena tahu penulis sebab kita kena tahu kelayakan penulis tersebut. Layak tak penulis ni tulis pasal benda ni, supaya kita nak tahu kesahihan ilmu tu okey ke tak dan lain-lain lah. Dan yang ketiganya, Abang saya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, buku sesuai tak untuk di zaman kita kan. Kadang-kadang ada buku tu yang dah lepas, tak relevan, dan ada buku yang relevan sampai sekarang kan, contohnya Quran dan sebagainya lah. Dan saya nak ambilkan kesempatan ini, terima kasih kepada Puan Farah, Tuan Syukri, Abang saya Tuan Anik dan pihak pengurusan library yang di belakang tabir semua kan, yang bagi peluang kepada kami untuk
mengisi masa lapang kami kan pada pagi Jumaat ni kan. Kalau kami tak isi live mungkin kami isikan dengan benda lain kan. Tapi alhamdulillah, terima kasih, semoga budaya wakaf ilmu ni dapat disemarakkan lagi lebih-lebih lagi musim happy ni pun tak ada kan. Dan terima kasihlah kepada library di atas banyak inisiatif dan benda-benda lain, dan saya tertarik nak cadangkan, mungkin library boleh buat macam wajibat tu juga kepada student kan. Siapa yang baca dalam satu semester tu, siapa yang baca dalam certain amount buku dapat reward ke, dapat hadiah ke kan. So kita nak galakkan pada student baca kan. Wallahualam. Okey, terima kasih Tuan Faris atas cadangan. Betul-betul kita mungkin boleh buat something lah yang fresh, fun and fast. Tu daripada live semalam ya. Yang saya boleh kongsikan untuk buat sesuatu yang segar, menarik dan juga pantas ya. Baik, kita dah ke akhir rancangan bagi live at PAB untuk slot yang pertama, iaitu rehat dan rawat buku bersama alumni UiTM Pahang. Saya wakil daripada Perpustakaan Al-Bukhari UiTM Pahang ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang bersama-sama kami dari mula tadi sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Moga peroleh manfaat daripada semua perkongsian panel-panel kita yang juga merupakan alumni UiTM Pahang. Terima kasih Tuan Syukri Suhaimi, terima kasih Tuan Anik, terima kasih Tuan Faris. Untuk pengakhirannya saya ingin kongsikan sedikit daripada buku yang kegemaran saya ini ya. Ketika membaca, tajuk dia ketika membaca. Ketika kejahilan membaca mengajarkan. Ketika kealpaan membaca mengingatkan. Ketika kesepian membaca menemankan. Ketika kesakitan membaca menyembuhkan. Ketika kesedihan membaca menceriakan. Ketika kebuntuan membaca menunjuk arah. Ketika keriangan membaca menggalak syukur. Ketika kejayaan membaca menganjur tasbih. Moga kita sama-sama dapat ilmu-ilmu daripada perkongsian pengalaman panel-panel kita hari ini untuk kita menggalakkan diri kita, bermula dengan diri kita untuk terus membaca dan menyebar luaskan gerakan membaca ini kepada semua masyarakat dan juga orang-orang terdekat dengan kita. Okey, sebelum saya mengakhiri rancangan ini, saya ingin kongsikan untuk makluman semua penonton, kita akan ada lagi live at PAB bersama dengan rehat dan rawat buku bersama Akademik Bonda Nur. Kita bawakan khas 3 penulis buku yang akan berkongsi berkenaan dengan buku-buku yang mereka tulis dan pengalaman mereka ketika menulis pada Selasa minggu hadapan 12 hari bulan di waktu yang sama 10.30 pagi. So kita nantikan kehadiran mereka dan juga penonton-penonton. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak dan kita akhiri dengan tasbih kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.